Siapa calon terbaik? Itu tugas anda sebagai pengundi kerana anda adalah bos untuk PRU ke-15. Anda yang akan menentukan hala tuju dan juga siapa pilihan anda, terutamanya untuk kepimpinan negara bagi tempoh 5 tahun akan datang. Jadi kita nak bertanya lanjut, mungkin antara sisi berbeza berkaitan dengan peniaga dan juga calon-calon terbaik, khususnya Datuk Abdul Malik Abdullah yang merupakan pengerusi Persekutuan Persatuan Perniagaan Malaysia menerusi dalam talian ketika ini. Assalamualaikum Datuk. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Datuk, ini penting apabila kita bercakap berkaitan dengan ekonomi, perniagaan, kos sara hidup dan sebagainya. Menjelang PRU ke-15, pastinya antara perkara yang diperlukan atau yang dimahukan oleh golongan-golongan peniaga adalah berkaitan dengan kestabilan dan sebagainya. Pendapat Datuk, pada PRU ke-15 ini, apa perkara yang perlu dimainkan dan juga yang perlu dijanjikan oleh parti-parti politik dan juga calon untuk memastikan bahawa kestabilan perniagaan ekonomi ini dapat didahulukan dan juga dilaksanakan dengan baik, Datuk? Ya, saya. Pendapat saya sebagai seorang usahawan dan juga sebagai seorang peniaga sendiri dan juga selaku pengerusi Federation of Malaysian Business Association, FMBA ni, kami ingin mengadakan satu suasana di mana kami dapat berniaga dengan aman. Kami dapat berniaga dengan aman dan kami memerlukan pemimpin-pemimpin yang dengar keluhan kami, yang sudi berdialog dengan kami. Kami minta siapa-siapa punlah yang menarajui kerajaan menjadi Perdana Menteri ke atau parti-parti mana yang menang. Kalau nak buat satu polisi, kalau nak memperkenalkan dasar-dasar baru, ambil kira pandangan daripada persatuan-persatuan. Kerana kami ini sebenarnya ada di floor. Maksudnya, we are the people on the floor. Jadi kami lebih arif dan lebih tahu tentang apa yang kami perlukan. Dan kami lihat dalam kebelakangan ini sejak 10 tahun yang lalu, banyak dasar-dasar dan banyak polisi-polisi dibuat oleh kerajaan tanpa mengambil kira apakah efek dan impak yang akan terkesan kepada peniaga-peniaga. Mungkin mereka tak berapa faham dan pasti kerana setengah-setengah itu duduk di Ivory Towers. Pandangan daripada bangunan yang tinggi di Putrajaya itu berbeza daripada apa yang berlaku kepada the man on the street. Jadi, kami juga ingin satu kerajaan yang dapat memikul tanggungjawab sepanjang 5 tahun ini. Bukanlah berpolitik untuk 5 tahun. Apabila saya remaja dulu, biasanya kita ada satu election habis, everybody goes back to work. Everybody focus on economy, focus on rakyat, membantu untuk supaya kita dapat mengadakan satu kerajaan dan satu negara yang berjaya, rakyat majmuk, bekerjasama di antara satu sama lain, dan dapat berganding bahu dan demi kebaikan agama, bangsa dan negara. Tetapi sejak kebelakangan ini, kita lihat sedih kerana politik 5 tahunlah dia berpolitik. 5 tahunlah dia berkempen. 5 tahunlah dia bergaduh. Itu amat sedih lah. Itu satu. Yang kedua, kami juga sedih kerana sepatutnya semakin kita maju, semakin kita ke hadapan, semakin kita bersatulah, semakin kita bergabunglah. Tetapi semakin kita berpecah. Dan sekarang daripada beberapa parti, lebih ramai lagi parti-parti yang telah wujud di Malaysia. Kesian kepada rakyat Malaysia. Kami confused nak pilih pemimpin yang mana. Dan saya ingin mengucapkan syabas dan tahniah kepada kerajaan yang percaya untuk anti-hopping bill ni. Itu satu benda yang sangat-sangat baiklah. Kami sangat menyokong dengan anti-hopping bill ni supaya tidak boleh tukar parti sewenang-wenang dan ini akan memburukkan lagi keadaan dan tidak stabil siapa-siapa yang menjadi kerajaan. Oleh itu, saya merayulah kepada pemimpin-pemimpin di luar sana, kalau dah dapat dipilih, dah jadi kerajaan, harap dapat memikul tanggungjawab dengan baik, fokus kepada ekonomi. Kebanyakan peniaga-peniaga di Malaysia ni sedang tenat, masih lagi dalam recovery mode, isu COVID-19 masih kami berhutang kiri kanan atas bawah, masih lagi berhutang, isu banjir,
isu inflasi, isu kenaikan barang-barang harga barang-barang mentah sangat drastik. The man on the street is suffering. So jadi kami berharap inilah tugas pertama yang harus kerajaan baru fokus kepada rakyat dan fokus kepada settlekan isu-isu. Moratorium patut disambung. Moratorium patut disambung sekurang-kurangnya 6 bulan. Akta COVID-829 tidak patut dimansuhkan lagi. Kami masih lagi tidak bersiap sedia. Pandangan kami bahawa 30 hingga 50% perniagaan-perniagaan di Malaysia akan gulung tikar jika Akta COVID-829 tidak disambung. Itulah yang kami request sebagai usahawan dan sebagai rakyat Malaysia. Datuk, mungkin kurang daripada 2 minit saya nak tanyakan Datuk, bagaimana pentingnya apa yang Datuk nyatakan tadi, impak fokus kepada peniaga keseluruhannya di Malaysia, terutamanya untuk ia mungkin boleh dimasukkan ke dalam manifesto parti. Ya, saya rasa itu satu langkah yang bagus. Kerana kalau rakyat kami nak berniaga, kami nak suasana yang tenteram, kami nak fokus kepada bisnes. Tetapi jika ada polisi-polisi yang tak masuk akal, ada polisi-polisi yang asyik berubah, tiba-tiba nak buat akta ni, nak buat akta itu, macam-macam akta. Kemudian tiba-tiba kita ada pula Employment Act yang nak ditukar, nak kurangkan masa bekerja, nak tambah overtime, nak bagi fasiliti maternity dan sebagainya. Macam-macam isu yang akan membebankan majikan pada masa kini. This is not the time to do it. Dia kena tengok setiap sesuatu yang kita nak implement kena ada masa dan suasana yang sesuai. Tapi tiba-tiba semua nak buat sekaligus. Di mana peniaga tu masih lagi belum siap beraga lagi. Masih lagi dalam keadaan nyawa-nyawa ikan. Masih tenat. Macam-macam benda. Dan kami juga sedih kerana masalah pekerja asing. Itu bukan isu yang rocket science pun. Kenapa masalah pekerja asing itu begitu rumit sehingga sampai hari ini masih lagi kita tertanya-tanya. Banyak syarikat-syarikat yang terpaksa tutup dan terpaksa menanggung kerugian kerana tidak ada pekerja. Jadi saya rasa parti mana yang memberi janji di dalam manifesto, dia akan settlekan isu pekerja asing, akan settlekan isu tentang inflasi, tentang kenaikan OPR, tentang beban kepada rakyat jelata, tentang macam-macam cukai yang dikenal pasti, cukai macam-macam, cukai baru yang diperkenalkan pada masa yang tak sesuai. Saya rasa kalau ada mana-mana parti yang membuat janji-janji ini yang akan memberi kesan dan big advantage kepada parti tersebut.